kepada setiap individu yang menonton video ini. Kita kena bersuara menyatakan bantahan kita. Assalamualaikum. Hai guys. Minggu ni kecoh tentang isu arak berjenama Timah yang dihasilkan oleh sebuah syarikat dari Malaysia. Yang peliknya, ada juga sebahagian kecil netizen yang beragama Islam, dia boleh komen, apa hal orang Islam beria sangat nak bantah tentang arak? Aduh, ya Allah. Okey, untuk makluman kawan-kawan yang beragama Islam yang belum tahu dan juga rakan-rakan yang tidak beragama Islam, kita berpegang kepada agama dan sumber agama kami adalah datang dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Di dalam Quran, antaranya dalam suratul Maidah, Allah Azza wa Jalla sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, penyembahan berhala, menilik nasib, najis, rijsun min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Dan Allah sebut, fajtanibu, jauhilah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang berjaya. Maknanya syarat untuk berjaya mesti menjauhi. Bila sebut fajtanibu, wajib kita jauhi. Di sinilah para ulama meletakkan hukum haram. Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, La'ana Rasulullah SAW fil khamri 10 golongan yang Nabi Muhammad SAW laknat dalam hal arak. Pertama sekali Nabi sebut asiraha, orang yang tukang perah arak. Yang kedua, wal mu'tasiraha, orang yang tukang suruh untuk orang lain perah arak. Wasyaribaha, orang yang minum arak. Wahamilaha, orang yang bawa arak. Wal mahmulata ilaih, orang yang tukang hidang arak. Wasyaqiyaha, orang yang tukang tuang arak. Waba'i'aha, orang yang tukang jual arak. Wa akala thamaniha, orang yang makan hasil daripada keuntungan arak. Wal mustariyalaha, orang yang beli arak. Wal mustaratalahu, orang yang tolong tukang jual untuknya. Nak sebut setiap orang yang terlibat di dalam hal arak ini, Nabi Muhammad SAW laknat. Sebab itulah orang Islam beria bersungguh-sungguh membantah dalam soal arak. Isu kedua adalah nama Timah. Ya, saya pun tahu Timah tu bukan merujuk kepada Fatimah, apatah lagi nama anak Rasulullah itu Fatimah. Tapi isu pokoknya ialah kita bimbang soal normalisasi arak. Apabila nama whisky ni diberi nama Timah dalam bahasa Melayu, kita bimbang, masyarakat bimbang suatu hari nanti minum arak sudah menjadi perkara yang normal, dan sekarang pun dah mula normal. Minum arak dah menjadi benda biasa. Ditambah pula bila diletak nama Timah dan Malaysia pula meletakkan bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan menurut Perlembagaan Persekutuan, orang akan mula melihat, terutama sekali muda-mudi di kalangan yang beragama Islam, oh, ini tak ada hal ni. Sekaligus menampakkan syarikat yang mengeluarkan whisky Timah ni tidak sensitif tentang sensitiviti umat Islam. Jadi dia bukan soal nama Timah semata-mata. Ada juga yang kata kat luar negara ada je nama Hadi, nama Omar. Dia bukan soal nama semata-mata. Dia adalah soal arak tu sendiri yang terbukti membahayakan bukan hanya untuk orang Islam, malah yang tidak beragama Islam. Laporan berita sehingga 17 Jun 2020 menunjukkan peningkatan kematian disebabkan pemandu mabuk. Sebab apa? Arak lah. Dan Bram nak share satu posting dari seorang lawyer. Dia tidak beragama Islam, dia beragama Buddha, berbangsa Cina. Komen dia tentang whisky Timah ni. Jom kita tengok. Pertama, agama persekutuan adalah agama Islam. Tentunya kekok buat umat sedunia jikalau sesebuah negara yang beragama Islam terkenal dengan sesuatu yang haram dalam agama tersebut. Namun, ini juga menunjukkan keindahan Islam sebagai satu agama untuk semua yang merangkumi kemajmukan sesebuah masyarakat seperti kerajaan Nabi di kota suci Madinah. Kedua, nama Timah ini mungkin kurang bersesuaian, di mana Timah adalah bahasa Melayu. Dan Perlembagaan Persekutuan mendefinisikan seseorang Melayu adalah beragama Islam. Walaupun nampak jauh, tapi namakan arak dengan perkataan Melayu adalah tidak bersesuaian. Tetapi, meminta untuk tutup kilang sebab ini juga keterlaluan. Ini adalah hak orang bukan Muslim di Malaysia. Bukannya semua yang ada pisau adalah untuk membunuh. Mungkin jenama ini tidak mendapat perhatian sebelum mendapat pengiktirafan antarabangsa tentang mutunya, di mana sekiranya kini telah menarik perhatian, boleh pertimbang untuk tukar nama. Contohnya, jenama Speedy, iaitu gambar Captain Speedy dalam botol tersebut yang merupakan seorang warga British zaman dulu. Dan dia tambah, PS, bab ni Timah bukan nama orang,
malah perkataan biji timah ya, dan gambar botol itu bukan Melayu Islam, malah Captain Speedy Mak Saleh ya. Ketiga, jangan sesekali kita mengambil bangga tentang minuman arak. Dan dia tambah lagi, yang ini menarik. Saya letih cakap semakin banyak kes Seksyen 41 sehingga Seksyen 44 Akta JPJ di mana orang memandu atau mencederakan bawah pengaruh alkohol dalam keadaan mabuk. Merosakkan kesihatan sendiri itu adalah pilihan anda sendiri, tetapi mencederakan isteri, anak atau orang lain adalah masalah masyarakat dan musuh rakyat Malaysia. Tak dinafikan dalam sesebuah pemerintahan, termasuklah pemerintahan Islam, hak orang Islam dan hak bukan Islam mesti dijaga, dan hak orang yang tidak beragam Islam termasuklah minum arak juga mesti diberi. Yang penting ialah kawalan. Sekiranya normalisasi arak ini dibiarkan, kawalan buat apanya? Dibimbangi akan berlaku luar kawalan. Oleh itu, saya nak cadang dua benda je. Pertama sekali, kepada setiap individu yang menonton video ini, kita kena bersuara menyatakan bantahan kita ke atas syarikat whisky ini yang menggunakan nama bahasa Melayu, kerana kita bimbang akan berlakunya normalisasi minuman arak di dalam masyarakat kita, termasuk masyarakat Muslim. Kita menghormati hak bukan Islam. Kita minta juga syarikat pengeluar arak ini hormati juga hak dan sensitiviti umat Islam. Kedua, parti-parti politik, tak kiralah pemerintah mahupun pembangkang, rakyat tidak mahu dengar sembang kencang je. Yang penting bertindak dan fikirkan dalam perlembagaan persekutuan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kalau ahli politik pun tidak reti menghormati the principle of federalism, tak payah sembanglah jadi ahli politik. Dan sebagai penutup, takkanlah nak tunggu ahli keluarga mati disebabkan pemandu mabuk, baru kelam kabut nak bertindak.